Buletin 1.30 25 Disember bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama tengah hari ini, identiti 198 korban tsunami Selat Sunda sudah dikenal pasti. Hope Christmas, 15 GRO warga asing ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Identiti 198 mangsa yang terkorban dalam musibah tsunami Selat Sunda telah dikenal pasti. Mayat-mayat berkenaan ditemui pasukan pencarian di 7 lokasi yang terjejas. Mayat kemudiannya dibawa ke Hospital Serang dan Pandeglang untuk dibedah siasat. Setakat ini jumlah yang terkorban telah mencecah 373 orang. Angka ini dijangka meningkat memandangkan operasi pencarian diteruskan ke lokasi yang sebelum ini terputus hubungan. 128 dilaporkan masih hilang. Hampir 1,500 orang yang cedera telah menerima rawatan di hospital berhampiran. 11,453 orang dipindahkan ke penempatan sementara, tetapi jumlahnya telah menurun secara drastik kepada 5,361 orang kerana kebanyakannya telah kembali ke kediaman masing-masing. Dalam pada itu, operasi mencari dan menyelamat SAR ditetapkan selama 14 hari. Agensi Bencana Indonesia BNBD daerah Pandeglang dilaporkan berkata, tempoh ini dilanjut memandangkan bilangan mangsa yang terlibat cukup banyak. Penetapan ini bagi memastikan mangsa sama ada yang terkorban ataupun hilang akan dapat ditemui. Pada ketika ini, pasukan pencarian berdepan kesukaran ekoran cuaca buruk di perairan Selat Sunda sejak beberapa hari ini. Selain korban jiwa, bencana turut memusnahkan sebahagian besar kawasan pesisir pantai daerah itu. Jalan utama termasuk yang menghubungkan Carita Anyer dan Panimbang Sumur juga terputus. Baik, ketika ini wartawan kami Hamdi Fahmi Muhammad Zaki dalam perjalanan ke Pandeglang dan kami sempat menghubungi beliau untuk mengetahui perkembangan terkini di sana. Fahmi, teruskan dengan laporan anda. Ya, terima kasih rakan setugas di Sri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, saya kini dalam perjalanan menuju ke wilayah Pandeglang yang mana kawasan yang paling teruk terjejas menerima impak tsunami yang berlaku di Selat Sunda pada 22 Disember lalu. Dan menurut pemandu saya, perjalanan untuk ke wilayah terbabit mengambil masa kira-kira 5 hingga ke 6 jam. Namun ia bergantung kepada laluan yang akan digunakan kerana menurutnya banyak laluan juga yang terjejas akibat impak tsunami yang berlaku tempoh hari. Namun hasil carian saya di bidang-bidang Indonesia ini memang kebanyakan bantuan yang diberikan banyak tertumpu ke wilayah terbabit dan masih ramai lagi ataupun masih banyak lagi mayat-mayat yang belum ditemui dan itu menyukarkan lagi kerja-kerja untuk mencari mayat kerana banyak lagi sisa seruntuhan yang berlaku di sana. Namun, saya akan cuba memberikan laporan terkini berkenaan kejadian tsunami yang berlaku ini dan cuba untuk sampai ke kawasan terjejas itu sebelum jam 6 petang ini. Saya kira untuk waktu ini sahaja dulu perkembangan saya dari Indonesia ini. Nantikan laporan-laporan terkini di rangkaian Berita Media Prima. Saya rasa untuk itu kita kembali dulu bersama rakan setugas di Sri Pentas. Baik, terima kasih Fahmi untuk laporan anda di sana. Sementara itu, Indonesia membuka pusat krisis susulan tsunami yang melanda beberapa kawasan di sekitar Selat Sunda. Pusat krisis yang beroperasi 24 jam itu bertanggungjawab memantau situasi di lokasi kejadian dan menyelaras keadaan dengan pihak berkuasa pengurusan bencana.
Kementerian Pelancongan akan mengetuai operasi penyelarasan pengurusan bencana selain mengedarkan bekalan makanan dan ubat-ubatan kepada mangsa yang terbabit. Pusat itu akan bekerjasama dengan pihak berkepentingan dalam industri pelancongan bagi mengumpul maklumat mengenai kesan bencana itu terhadap pelancongan. Pusat yang dianggotai wakil dari jabatan berkaitan dibuka dan satu pasukan telah dihantar ke lokasi untuk memantau dan membantu Kementerian Pelancongan. Dalam pada itu, semua pengendali perkhidmatan pelancongan diarah menghentikan program promosi di kawasan terbabit. Dan berita mengenai kumpulan 17 pastinya menjadi tumpuan dan menyentuh hati. Penantian penyanyi kumpulan itu, Rifian Farjar Shah atau dikenali sebagai Ifan, berakhir duka apabila isterinya Dilan Sahara ditemui meninggal dunia. Difahamkan jenazah Dilan akan diterbangkan ke kampung halamannya di Ponorogo, Jawa Timur untuk dikebumikan. Bait-bait lagu kemarin oleh kumpulan 17 seakan menggambarkan apa yang dilalui penyanyinya Ifan. Duka yang mendalam dirasakan selepas mayat isterinya akhirnya ditemukan. Sementara itu, kesedihan sama dikongsi isteri kepada dua anggota kumpulan 17 yang turut terkorban dalam musibah itu. Juliana Mokhtar, isteri pemain gitar Herman Sikumbang, memuat naik foto kenangan bersama suaminya. Seakan memujuk diri, Juliana menulis beliau ikhlas atas ketentuan ini. Rakaman video ketika Allahyarham Herman dikebumikan turut dikongsi di ruangannya itu. Isteri pemain bas Muhammad Awal Purbani memuat naik foto pusara suaminya yang telah disemadikan. Pemilik akaun Instagram dengan nama Sindri Wahyuni ini mengungkapkan perasaan yang terbuku kepada suami tercinta. Pasangan ini mempunyai seorang anak yang diberi nama Inara. Kau selalu di hati. Baik, sebuah pusat hiburan yang menyajikan wanita warga asing dengan memakai kostum bagi menarik pelanggan sempena malam sambutan Hari Natal diserbu pihak berkuasa. Pemeriksaan mendapati seramai 15 pelayan wanita menyalahgunakan pas rawatan sosial untuk bekerja di premis terbabit. Serbuan dilakukan sepasukan polis dari bahagian maksiat perjudian dan kongsi gelap di 7 Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor jam 12.25 tengah malam tadi di Taman Gembira Banting. Ketika serbuan kesemua GRO berpakaian menjolok mata sedang leka melayan pelanggan. Sebaik menyedari kehadiran pihak polis, mereka cuba melarikan diri melalui pintu belakang premis namun gagal. 15 wanita warga Vietnam, Kemboja, China dan Thailand berjaya ditahan. Pemeriksaan mendapati premis hiburan terbabit beroperasi dengan lesen yang sah namun melanggar syarat menggaji wanita warga asing sebagai pelayan. Turut ditahan seorang pekerja lelaki Bangladesh dan seorang wanita tempatan dipercayai penjaga premis. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat untuk tindakan lanjut. Selain pusat hiburan, operasi pihak berkuasa turut tertumpu di jalan raya. Mabuk, memandu dalam keadaan berbahaya serta tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Itu antara kesalahan yang dikesan dalam operasi khas dilakukan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur.
Pada malam ini, bermula jam 1.30 pagi tadi, kita menjalankan operasi EBA mabuk memandu di bawah pengaruh alkohol, ataupun kita ringkasnya itu operasi mabuk lah. Tapi sebenarnya kesalahan itu adalah kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol. Jadi tujuan kita buat operasi ini adalah bagi mencegah, sebenarnya untuk mencegah kemalangan atau mengesan. Dengan mengesan seberapa banyak yang boleh pemandu atau penunggang yang memandu di bawah pengaruh alkohol. Dalam Ops Mabuk Ambang Christmas itu, 14 pemandu ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol. Kesemua mereka akan didakwa esok di mahkamah di bawah Seksyen 45(A) dan 45(C). Operasi bertumpu di 3 kawasan iaitu Jalan Bangsar menghala ke Pusat Bandar, Jalan Genting Klang ke Pusat Bandar dan Jalan Pahang menuju ke Bulatan Pahang. Dalam sekatan jalan raya yang diadakan di 3 lokasi itu juga sebanyak 348 saman dikeluarkan. Antara kesalahan paling banyak dikesan ialah berkaitan lesen memandu, cukai jalan tamat tempoh dan kenderaan yang diubah suai. Operasi berakhir kira-kira jam 4.30 pagi tadi. Bertemu kembali. Seorang pemandu kenderaan pelbagai guna MPV maut selepas kenderaannya terbabas di susur kilometer 11 Jalan Johor Bahru Air Hitam pagi tadi. Dalam kemalangan jam 6.30 pagi itu, pemandu Toyota Estima yang hanya dikenali sebagai Tanki 41 maut di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Muhammad Taib Ahmad memaklumkan siasatan awal di tempat kejadian mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila MPV itu terbabas. Mangsa dilaporkan hilang kawalan, lalu kenderaannya terbabas ke kiri jalan dan kemudiannya melanggar tiang laluan bertingkat. Ujarnya, pemandu lelaki yang beralamat di Jalan Sutra Pulai, Taman Sutra Utama, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Temenggung Sri Maharaja Tun Ibrahim Kulai untuk bedah siasat. Siasatan kes dijalankan mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang menggunakan perkhidmatan tren elektrik ETS boleh mendapatkan tiket mulai 2 Januari ini bagi merancang perjalanan lebih awal sempena cuti perayaan sambutan Tahun Baru Cina. Pembelian itu membabitkan tempoh perjalanan daripada 1 Februari hingga 30 April 2019. Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan hari ini memaklumkan jualan akan dibuka mulai 8.30 pagi. Menurut kenyataan itu lagi, setakat ini perkhidmatan ETS mengekalkan penyediaan 36 perjalanan sehari. Ia berikutan kerja menaik taraf infrastruktur dan sistem landasan berkembar Lembah Kelang yang masih dalam fasa pelaksanaan. Selain hadir ke kaunter tiket, orang ramai juga boleh membeli secara dalam talian melalui laman sesawang rasmi KTMB di www.ktmb.com.my atau aplikasi telefon pintar KTM Mop Ticket. Perayaan Hari Natal juga merupakan masa yang terbaik kepada semua penganut Kristian untuk berkumpul bersama ahli keluarga serta sahabat handai. Dan bagi keluarga besar Agape, mereka menyewa sebuah banglo berhampiran Pantai Karambunai, Kota Kinabalu untuk berkumpul dan meraihkan Hari Natal. Setiap perayaan Christmas pada paginya tentu sekali kita akan datang ke gereja dan selepas itu selepas gereja kami akan berkumpul bersama dengan ahli-ahli keluarga Agapi untuk merayakan suasana Christmas. Bagi John Limban, cara begini lebih mudah kerana persiapan khususnya untuk makan-makan boleh dilakukan di rumah. Suasana lebih meriah apabila setiap ahli keluarga mula bertukar-tukar hadiah. Antara yang menjadi kemestian, makanan tradisional Sabah. Agape 72 tahun mempunyai lebih 50 orang anak cucu termasuk cicit. Menu makanan ini kami ada mengadakan menu makanan seperti makanan tradisi, pinangian, bosau, begitulah. Jadi seperti minuman juga, tuak, bar, dan tumpung. Jadi itulah kami punya menu. Kami dari keluarga kami mengucapkan selamat Hari Krismas dan Tahun Baru.